Again, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni aku ada sebiji motor Honda Wave Dash. So customer ni kata motor dah tak hidup lama lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun lebih kurang lah. So motor tak boleh hidup. Customer hantar untuk bagi hidup kan, repair mana yang tak okey lah. Dia nak tukar ni master pump asal balik, masukkan yang asal balik standard punya. Baik depan pun tak ada. Motor ni tak boleh start Motor ni tak boleh start. Bateri pun tak ada. Cuba start. Tak hidup lah. So aku nak check lah apa masalah. Biasanya kalau motor dah lama tak hidup ni, dia mungkin carburetor dah kotor, tersumbat. Korang tak perlu tengok banyak, korang buka, check carburetor, cuci, servis balik semua, tukar plug baru, start. Kalau motor standard lah biasanya akan boleh hidup ni. Tapi kalau tak boleh hidup juga, korang kena tengok check api dia, coil magnet, coil plug. Kalau tak ada api, korang kena check lah semua. Kadang-kadang mungkin kalau untuk version carburetor ni, kadang CDI problem, kadang coil magnet problem, kadang coil plug problem. Kunci switch pun boleh jadi masalah kalau tak boleh hidup. So kena check lah. So untuk kes motor ni, aku nak check dulu apa masalah. Kalau aku dah cuci-cuci carburetor dia semua okey, boleh hidup, okey lah. Jadi kita tukar magnet hitam dia, tukar plug dia, servis carburetor dia. So kalau tak ada apa, nanti boleh basuh sikit motor dia. Ni brake dia semua kita nak tukar. Master pump semua nak bagi standard balik. So dah siap, nanti kita boleh bagi kat mana balik. Right, kau layan lah video aku buat motor ni So apa-apa nanti aku akan update. Thank you gang. Alright gang, first kali kita buka dia punya cover set dulu. So dalam video ni aku akan tunjuk kat korang lah, belajar kat korang kalau motor dah lama apa yang perlu kena buat kalau tak boleh hidup. Motor kalau tinggal lama tak start, biasanya korang kena servis carburetor dia. Servis carburetor dia, cuci bagi bersih. Lepas tu cuba tukar plug baru. InsyaAllah boleh start lah, kebiasaan boleh hidup. Sebab dia tinggal lama, minyak dalam kotor minyak bertakung dekat dalam mangkuk carburetor tu, dia akan jadi kotor, tersumbat. Jadi korang kena cuci lah, servis. So kalau mana yang cuba nak belajar buat dekat rumah, satu, korang kena lengkapkan tool. Korang kena ada spana yang cukup. Korang kena kenal spana, korang kena kenal skru saiz berapa, spana saiz berapa, korang kena kenal tu dulu. Kalau nak belajar jadi pomen lah, coba sendiri untuk supaya jimat kos lah kalau buat kat rumah. Kalau hantar kat kedai, mestilah kena upah betul. So tengoklah, kalau korang tak ada masa nak hantar motor ke bengkel, boleh je. Kalau korang ada masa nak layan motor, nak cuba belajar, korang boleh tengok kat video ni, aku cuba ajar sikit-sikit. Sebab aku pun taklah nak kata aku pandai mana. Aku dulu pun belajar, tapi ikut pengalaman lah. Apa yang aku tahu aku share kan, aku kongsikan. Motor ni banyak skru dah karat kan. Skru dah karat, takut buka patah je. Tapi dia buka pelan-pelan lah. Kalau skru karat, korang buka tak boleh ketat, korang cuba tembak spray anti karat. Kalau cuba buka tak boleh juga, ketat paksa tak boleh. Jangan paksa lah kalau boleh, saya takut dia patah dalam. Bila skru patah dalam lagi pisang, pening kepala. Bukan pening kepala kau je, pening kepala pomen nak buka tak. Hantar bengkel confirm pening lah nak buka. Sebab itu kerja yang merumitkan kalau skru patah dalam.
skru loose ke, patah ke, apa ke, memang itu semua kerja yang rumit. Sebab tu kadang-kadang upah mahal bila orang nak buat jenis-jenis yang skru patah dalam ni. So jangan tanya kenapa lah mahal kan, sebab memang kerja tu rumit. Kalau dapat senang, senang lah. Sebab ni agak ketat sikit, aku dah spray. Motor ni kedudukan skru dia agak sempit sikit. Okay. So next kita buka cover set. Motor ni banyak skru Korang kena ingat lah skru dia kat mana kau buka. Kalau korang tak tahu, aku showkan korang ambil video, buat video skru mana kau buka. Kalau untuk yang baru-baru belajar lah, baru nak buka motor kan. Ya bos, ada jiran aku tegur. Rumah aku ni jiran banyak Cina. So kita orang semua satu Malaysia, tak ada yang resis-resis. Skru banyak tau. Kalau korang baru belajar nak buka motor, korang kena ingat kat mana skru korang buka. Aku showkan tadi, buatlah video, ambil gambar, supaya nak pasang nanti korang ingat kat mana skru korang letak. So tak adalah lupa. Kalau ada expert lain lah. Orang kalau dah biasa buka motor, dia tahu je skru ni apa, kat mana. Walaupun orang tunjuk je ni skru apa, orang tahu. Komen biasa akan tahu ni skru apa kat mana kan. Motor semua sama je, ikutkan bentuk je lain. Basic semua sama. Korang buka depan ni, kau kena buka klip signal, soket signal, baru kau boleh tarik benda ni keluar. Kita cuma buka set. So aku nak buka carburetor dia. So jangan lupa buka dia punya cok minyak Getah hose ni kena cabut kalau nak keluarkan carburetor ni. Cok dia pun kena cabut. Sekarang kita buka carburetor dia. Dia ada 2 skru je dekat mangkuk bawah ni. Nampak dia kotor. Ni kesan-kesan karat daripada tank. Tank dia mungkin ada kotor sikit lah, karat. Motor dah lama kan. Kalau motor dah lama korang tinggalkan, minyak kurang kan dalam tank, dia akan karat. Nampak dah ada kotor, karat-karat. Pellet dia mungkin tersumbat. Sebab aku nampak, tengok dekat cahaya pellet dalam lubang dia tak nampak. Tersumbat lah.
Jadi dia buatkan motor ni tak boleh start. Okay, kalau korang malah nak bazir petrol, korang beli ni dekat DIY dia jual. Beli ni, dia boleh bersihkan kereta. Nampak tu, tanggal semua kotoran degil. Dah makan? Dah, apa-apa. Okey lah, kat rumah macam ni. So dah siap cuci, korang pasang balik Benda ni make sure dia duduk dekat dalam. Kalau saya nak benda ni duduk dekat dalam ni dalam ni, selitkan je. Dia akan tergantung macam tu. Nampak? Tu masuk kat sini. Jangan salah pasang Kalau salah pasang nanti minyak dia terkeluar, jadi dia overflow kat kereta ni. So ni salah dia, masuk balik. Make sure pelampung main. Okay, pastikan pelampung ni main, dia melantung balik. Kalau korang masuk dia tak main keras, itu maknanya korang salah pasang. Mungkin dia terletak kat belah bawah. Jangan salah pasang, nanti motor tak boleh start, overflow lebih, minyak keluar daripada kereta. Ok, yang ni masukkan balik, minjet dia. Ni pilot dia. Pastikan korang dah tembak angin bersih-bersih, supaya tak tersumbat lagi lubang dia. Lepas korang tembak angin kat lubang-lubang ni semua, korang tengok dekat cahaya lah. Kalau ada matahari tengah panas, kau tengok kat cahaya, dia tembus kat lubang dia. Kalau kau tak nampak lubang tu, maknanya masih tersumbat. Kalau tersumbat tu, korang cubalah cari benda yang boleh korek dawai ke yang kecil halus-halus kan, korek balik lubang. Kalau tak boleh juga, dah keras, korang belilah pilot baru, minjet baru. Tu maknanya dah tak boleh buat apa. Letakkan agak-agak, jangan tak sangat. Ok, so pasang balik mangkuk dia. Jangan pasang terbalik korang kena tengok betul-betul. Sebab dekat dalam mangkuk ni dia ada getah dia. Sekejap ok, mangkuk karburator ni korang kena tengok lubang ni pastikan samakan dekat sini. Nampak? Lubang ni pastikan sama kat sini, kedudukan dia macam ni. So lubang skru korang akan boleh masuk nanti. Kalau korang masuk terbalik, dia tak ngam. Jadi nanti skru memang boleh ikat. Jadi dari sini lubang tu nampak. Tu lubang minyak untuk lalu. Tu kena pasang betul-betul ketat pun agak-agak, jangan ketat sangat. Agak-agak korang rasa macam dah tak boleh nak ikat, dah cukup. So bila dah siap semua ni, kita pasang balik. Okay.
Okey, gasket hitam ni jangan lupa pasang. Dia ada getah dia tau. Getah dia pun korang kena pasang baik. Gasket hitam ni dia duduk dekat kat tengkuk sini, kat sini. Maksudnya bila kau nak masuk carburetor, kedudukan dia kat sini. Make sure kau nampak garis ni, tanda ni dekat belah atas. So dia macam ni nanti So belakang tengkuk intake dia. Lepas tu dah pasang baru ikat skru. Okay. Slide dia ni jangan salah masuk. Korang kena tengok okay, kedudukan untuk setting timing dekat sini. Jadi slide korang kena tengok jangan pasang terbalik. Slide dia kalau korang tengok longkang ni yang pendek kecil ni dengan yang belakang ni lain tau. Ini panjang. So ni yang pendek. Yang pendek dia dekat belah timing. Pastikan masuk betul-betul tegak. Korang kena tengok timing dengan benda ni kena selari. Jadi kau masukkan pelan-pelan, cari longkang dia, baru tolak habis. Dia mesti boleh masuk. Kalau korang larikan je, memang tak boleh masuk. Nampak? Stuck. Kalau korang pasang terbalik pun memang tak boleh masuk kalau longkang yang panjang ni. Sebab yang panjang ni dia ada satu untuk, kalau korang pasang kat dalam ni dia ada tu nampak. Itu untuk laluan dia, longkang untuk yang garis panjang, longkang panjang. So korang masuk make sure dia punya slide turun habis So agak susah sikit lah sebab aku biasa buat macam ni, malah nak buka banyak-banyakan. Kalau korang rajin kau buka lah cover set banyak-banyak. Macam aku dah biasa ambil yang ringkas-ringkas je aku buat. Nak ikutkan cover set ni mengganggu kan, tapi aku malah nak buka banyak-banyak, aku buat je macam ni, malah nak buka banyak. Kalau korang tak biasa korang buka lah semua, senang sikit kerja korang. Ok, wire choke jangan lupa pasang. Wire choke ni korang masuk balik macam ni. Macam mana korang buka tadi, korang masuk balik lah, ikut longkang dia. So korang masukkan balik dia punya ni, longkang dia, tekan tolak je. Ok, so sekarang kita masukkan balik carburetor. Korang kena gunakan tenaga sikit lah untuk tolak. Ok, getah hose ni pun masukkan terus. Ok, so ini yang tadi aku cakap ni kedudukan dia. Ok, kalau nak kedudukan dia korang tengok ini garis ni kat belah atas. Getah dipastikan yang ke belakang, bukan macam ni sebab dekat carburetor dah ada getah ni ke belakang, arah intake. Terbalik, jangan salah pasang. Ok, pasang. Ok, ikat skru carburetor agak-agak jangan ketat sangat. Kalau boleh sebelum nak ketat tu korang ikat silang dulu lah. Kalau dah betul rapat baru korang boleh ikat ketat. Ketat dia pun agak-agak, jangan ketat sangat, takut nanti dia boleh loose skru ataupun patah dekat dia punya gasket plastik. Kalau kau pakai tengkuk lokal intake lokal, memang confirm patah kalau ikat ketat. Kalau original mungkin susah sikit lah sebab dia material dia agak tebal sikit daripada yang tak ori. Intake tak ori dia kosong, lembut, dia kasain kosong. Ok, ikat agak-agak. Sebelum pasang korang pastikan cok minyak ni, bila kau buka on minyak keluar pastikan dia akan keluar laju, tak tersumbat. Kalau dia tak keluar minyak tu, mana kata mungkin tangki korang ada tersumbat ataupun pipe filter ada tersumbat. Ok, skru dia ada dua kecil je. Skru tu hati-hati jangan hilang bila buka. Bila kau orang buka je cok tu nanti
cepat-cepat korang ambil, simpan, jangan hilangkan, sebab skru ni susah nak cari. Dan apa pun jangan ikat agak-agak terlampau ketat sangat, agak-agak je, agak-agak korang rasa ketat, cukup, tak longgar sangat, tak ketat sangat. Sebab skru-skru jenis halus macam ni dia mudah loose, dia mudah rosak. Bila rosak, korang nak buka nanti susah, nak ikat pun susah. Okay. Alright, pastikan semua dah pasang, pipe semua dah pasang. Kat sini ada satu pipe lagi, korang kena check. Pastikan pipe ni pasang balik dekat dia punya lubang karburator atas ni. Pipe dia dah pecah sikit, aku potong Kenapa aku kata suruh pasang pipe ni balik? Sebab bila kau basuh motor, pipe ni kau tak tutup, air akan masuk dalam karburator, dia akan bertakung. Okay, nak tengok pipe yang mana aku cakap tadi ni. Okay, pecah sikit Okay, ni pipe ni pastikan pasang balik Kalau dia pecah, korang potong sikit lah ujung dia yang pecah tu, pasang balik. Sebab kalau korang tak pasang, bila hujan ke, kau basuh motor ke, air akan masuk dekat lubang tu. Itu salah satu lubang overflow karburator ke. Minyak akan masuk bercampur dengan air. So nanti motor korang berkemungkinan tak boleh start. Okay, alright, aku nak tukar plug dia pula. Okay, ni plug dia. Tak ada nampak hitam. Untuk motor ni, jenis motor ni, dia gunakan plug CPR 8EE. Korang nampak tak? CPR 8EE. Dia sama dengan motor F125 LC. Plug yang sama, boleh pakai lah. Kalau kau tengok benang panjang ni, kau tengok dia punya kod, sama je untuk motor ni, boleh pakai. Ni plug baru, termasuk plug baru je. Tapi sebelum tu, kalau korang ada angin kompresor, korang tembak lubang-lubang ni sikit daripada dalam ni. Kita baru pasang. Kita cuba tengok motor ni boleh hidup ke tak boleh hidup. Ketat agak-agak, macam biasa ketat agak-agak, jangan ketat sangat. Tapi kalau kau ketat sangat, boleh loose, lagi pisang. Sekarang aku nak cuba start dia dulu, bagi hidup. Cek minyak dulu, minyak ada. Start. Alhamdulillah hidup kan. Hidup macam biasa. Enjin pun tak bunyi bising, okey lah. So owner pun tak banyak cost lah nanti dia nak repair. Motor ni sebenarnya kalau nak ikutkan motor ni banyak masalah. Lantai kecil cepat bunyi, tension dia cepat rosak, enjin cepat bising lah, bearing cam cepat pecah. Apa yang aku pernah jumpa lah, kes-kes motor macam ni. Selalu korang dengar bunyi enjin kasar kan. Itu masalah dia selalu yang kena lah dekat motor-motor jenis Dash 110, Dash 125, Future. Itu memang banyak kena. So dah hidup, timing pun okey, cantik.
Bateri pun dah tak kuat. Motor ni nak kena tukar bateri kak. Alright, settle bahagian enjin dah boleh hidup. Kita buat kerja lain pula. Aku nak tukar dia punya master pump. Master pump pun nak kena tukar. Nak pakai yang asal balik, standard balik. Owner suruh tukar yang standard balik sebab dia kata ni anak dia pakai kan. Jadi dia tukar lah tu. Biasalah budak-budak racing. Nanti kita sambung. Alright gang, aku dah buka. So kita kena buka benda ni. Skru ni kat belakang dua ni. Hose ni saiz 12. Kalau boleh kita nak flushing bagi semua balik lah. Minyak-minyak lama ni dia kotor tau. Dalam hose ni semua ada minyak-minyak lama jadi kotor, takut tersumbat. So buka yang ni skru 8 ni. Okay, ni tak payah pakai lagi. Banyak air motor ni. So ni aku beli tadi. Motor ni sama dengan W125 Dia bagi set skru pasang balik. Dan ni korang kena ikat silang jangan ikat sekali jalan terus macam tu. Nanti bila kau ikat ketat balik, salah satu skru dia akan boleh patahkan bracket ni. Sebab dia tak rata bila korang ikat So ikat silang agak-agak je dia ketat. Dia mesti ketat. Right. Sekarang ni nak cuba buka bawah ni, nak keluarkan dia punya minyak lama. So, minyak lama dah keluar. Lupa tak lah ya. Minyak lama dah kita buang, masuk minyak baru je nanti. Okay. So kalau korang ada ni egan ni, kau periksa kat rumah, korang tembak lah angin sikit kat dalam lubang ni. Tak takut dia tersumbat. Bersih-bersihkan, lepas tu pasang balik So untuk caliper dia aku tak servis lah, sebab aku tengok dia punya caliper bawah
cantik, okey lagi. Cuma atas je masalah, problem. Minyak dia pun tak kotor mana pun, sebab minyak dia pun nampak macam cantik lagi. So sebab tu aku tak buka untuk cuci. Nanti dia sebuang balik minyak dia, flushing, masuk minyak baru. So kita pasang skru yang atas. Yang ni masuk kat sini dulu di depan dan belakang. Pastikan dia macam ni kedudukan dia. Masuk kat sini, depan dia ada satu. So korang ikat, masukkan benang dia betul-betul, jangan sangat. Kalau sangat nanti dia loose, benang rosak. So ketatkan, ketat pun agak-agak. Okay. Yang ni jangan ikat dulu yang skru rapat ni jangan ikat dulu, biar dia terbuka longgar. So kita buka dia punya atas. Buka habis skru ni. So kita tambah minyak baru. Gunakan dot 4. So tuang agak-agak, jangan terlampau penuh sangat, agak-agak. So kita tunggu minyak dia turun. Bawah tu jangan ketatkan dulu, biarkan dulu. Pam-pam sikit, dia akan jadi buih nampak buih tu. Buih tu maksudnya minyak nak turun lah bawah. Bila jadi turun bawah, dia akan keluar kat bawah tu, angin semua keluar. A few moments later. So korang akan nampak minyak dia makin keluar, maksudnya dah turun lah. Dia dah masuk dalam pipe dia. Dia akan pergi ke kaliper bawah. So dekat sini nanti akan keluar minyak. Tu, korang nampak selagi kalau kata buih dia dah tak ada, korang terus ikat, matikan. Okay. So macam ni dah okay. Kau ikat je, matikan. Kalau ada buih tu dia masih ada angin lagi, ketat pun agak-agak. Lepas tu top up balik minyak tadi. So kau tekan. So dah ada break. Nampak? Sampai dia mercik sikit je korang tekan. So korang dah ada break. Ok, lap balik, tambah balik sikit lagi minyak. Jangan banyak sangat agak-agak je, dekat dengan penutup atas tu, lebih kurang bawah sikit lah. Ok, lap, tutup balik. Dia ada getah dalam ni, pastikan getah dia masuk betul-betul. Nak ikat ni pun korang kena masukkan betul-betul skru dia. Korang rasa masuk skru dah ringan, baru korang ikat ketat agak-agak. Kalau macam korang pusing skru macam berat je, itu mungkin salah masuk skru, sangat. Ok, siap. Dah ada brake depan. So tekan, tukam. Dah. Ok, siap motor ni. Aku nak basuh motor ni. Dah siap semua, baru aku hantar kat owner. Ok, aku nak pasang cover set ni. Dah siap, nanti aku nak tukar minyak hitam. So nanti korang sambung lah video. Aku pasang dulu cover set kepala dia semua, pasang balik. Ok, alright gang, aku nak basuh kejap motor ni. Coba keladak.
So dah bagi dia servis carburetor dia semua, dah tukar minyak hitam, dah tukarkan dia punya master pump, brake. So semua dah settle. Sekarang aku nak basuh motor. Kau layan lagi dia aku basuh motor. Motor ni tak kotor sangat pun, cuma dah lama tinggal kat bawah, so dia berabuk lah. Aku memang dah terbiasa bila customer hantar motor dengan aku, buat motor dengan aku akan basuh lepas siap. Dah terbiasa. Apalah, contohnya customer kau puas hati lah tengok motor aku kan, kita basuh sikit tak apa. Aku tak kira pun, tak cas, tak ada kira cas upah pun untuk basuh motor ni. Aku ikhlas nak buat sebab aku suka lah. Kalau ada customer aku datang buat dengan aku repair itu ni ke apa ke, aku akan basuh motor dia. Sebab kita dah pegang-pegang kan, kita dah pegang motor dia kotor. Ada customer kalau jenis lewit, motor sikit tak boleh, itu yang bahaya tu. Sebab yalah, mungkin dia dah pernah basuh motor sebelum ni, tiba-tiba motor rosak nak repair, jadi kita dah pegang-pegang kotor, so basuh lah. Cuaca betul-betul panas hari ni, tapi tak apa, aku layan je. Nak basuh-basuh motor ni. Nanti cover set dia kita pasang, kita basuh lagi sekali. Sekarang ni kita basuh dalam-dalam je. Aku ni longgar, kita ikat balik. Alright, settle basuh tu, biar dia kering dulu. Kemudian kita pasang semua cover set dia, so siap. Alright gang, aku nak tukar bateri dia pula. Motor ni bateri dah lama, dia tukar bateri baru, tapi dah lama sadai tak pakai, bateri dia rosak lah. Sebab aku dah check, tengok bateri dia punya bacaan tak stabil, bacaan dia tak betul. So bateri rosak lah kalau macam tu. Tengok kau nampak tak geng, bacaan tu nampak tak? Aku pun tak berapa nak nampak sebab aku punya ni nak ikutkan bacaan dia boleh baca. Tak apa, kita try buka dulu. Buka dulu, kita tengok macam mana. Ikutkan ni nampak bateri baru ni, memang dah pernah tukar bateri baru lah, tapi mungkin owner lepas tukar bateri baru tak bawa, so rosak lama. Sebab dia dah lama tersadai kan. Right. Tak dapat baca langsung. Tak dapat baca langsung dia. Nampak tak? Tak boleh baca. Bateri rosak lah macam ni. Kalau bateri tu elok lagi, walaupun dia lemah, dah tak kuat, kita guna tester ni, dia mesti akan dapat baca walaupun dia dah lemah. Mungkin bawah 10, bawah 12. So bateri normal dia bawah 12 tu dah tak normal lah. Kalau bateri normal tu 12 ke atas. Ada bateri dia datang sampai 14 volt dia. Dia punya voltage tinggi tu 14. Ada bateri 13. So
Tak apa, kita tukar bateri dulu, tengok macam mana. Aku dah ada beli bateri dia tadi satu. So kalau bateri ni kita check dulu Ini bateri baru kita check berapa dia punya tinggi. So kalau nampak 12.7. Tu ni bateri lama dia, tak ada bacaan, tak boleh baca, so rosak. Bateri ni memang dah tak boleh pakai. Kalau kau charge pun tak guna, kau charge lama mana pun tak guna. Sebab dia memang dah tak boleh nak buat apa. So aku showkan tukar bateri baru je lah, tak payah nak pening-pening. Okay, so jom kita pasang. Kalau bateri rosak, kau nak start guna starter pun tak boleh. Lampu bila kau on kunci switch tu, lampu N neutral tu tak nyala. Signal lagi lah memang tak nyala. Bila korang start guna kaki hidup, itu pun lemah, tak kuat. Bateri memang dah tak boleh nak baca dengan baik lah. So ni aku cuba tukar bateri. Kalau okey, maknanya senang lah owner. Lepas ni tak payahlah nak start guna kaki, sakit kaki kan. Owner pun orang tua. Alright, okay, on kunci dia, switch dia. So end dia nyala maknanya bateri kuat, baik. Satu. Hello. So korang check 12.6. Korang dia akan naik 13. So maknanya bila enjin berputar tengah running, kau rem dia akan naik. So maknanya bateri tu baik, dia charge. So dia punya katak, regulator dia semua elok. Okay, kalau kau biar macam ni stabil, lepas tu kau rem dia tak naik, dia makin turun, itu regulator kau rosak. Korang kena check lah katak tu. Okay, dan kita pasang. Pasang balik, pasang apa yang patut. Right. That's horn dia. Horn ada, signal semua nyala Signal kanan nyala, baik. Sebelum kita nak serah ke owner, kita akan check dululah signal dia semua. Brake pun semua ada. Okay. Alright gang, okay. Aku dah siapkan motor ni. Aku dah siap tukarkan dia punya bateri, tukar dia punya plug, minyak hitam, service carburetor. So aku check apa yang patut yang tak okey semua aku buat balik. Okay, aku dah siap basuh semua motor ni. So ni lah sekarang aku nak test bawa dulu motor ni, tengok macam mana, okey tak okey. Okay.
start dulu. Starter semua dah boleh pakai. Jom kita jalan. So far motor ni okey lah. Suspension pun okey lagi. Setelah 2 tahun lebih, dekat 3 tahun lah owner kata motor ni tak hidup kan. So aku dah buat bagi hidup. Dah siap semua basuh, aku nak bagi kat owner. Okay. Right, beg depan pun semua okey. Tadi dah tukar sekali dia punya master pump. Alright, inilah dia kejadian. Dah basuh, dah kilat, dah nampak cantik, bersih kan. Masa datang mula kotor berhabuk, tak boleh hidup. So aku buat balik lah motor ni, bagi hidup. Owner nak pakai kan. Alright, okay. Terima kasih untuk korang yang tengok video aku ni. Aku tak minta banyak. Kalau korang rajin, korang subscribe lah, like video aku. Korang boleh komen, tanya apa-apa yang korang tak tahu, korang tanya. Kalau aku tahu, aku boleh jawab. Okay. Itu je lah. So korang tunggulah next video aku buat apa lagi kan. Jangan lupa subscribe aku geng. Thank you.